Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib tak ada kan? Jadi pengusi. Apa nama dia? Balik ke pengusi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Nyanda sikit. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa lakal hamdu ya rabbal alamin. Pertama kali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini telah dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita akan sambunglah kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas ya. Ini kali kedua lah ya, setelah beberapa bulan kita tidak berjumpa. Dan kita akan sambung kuliah kita yang bersabit dengan fiqh al-muamalah ya. Ataupun dalam Englishnya disebut sebagai science of human dealing ataupun the law of human dealing. Artinya bagaimana kita nak berurusan sesama kita dalam hak ehwal yang melibatkan harta, kewangan ataupun wang ringgit ya. Kerana manusia tak boleh berlepas diri daripada harta sebenarnya. Dan bila sebut harta ni bukan artinya duit berjuta-juta, bukan sekadar itu, tapi segala yang kita miliki daripada harta dunia lah. Baju yang kita pakai harta juga kan. Sebab itu bila meninggal seseorang itu, semua harta yang dimilikinya mesti dibahagikan. Kita bagi duit dalam bank je lah dah kata harta. Every single thing that possess, setiap perkara yang dimiliki oleh si mati, semua kena bagi. Baju yang dia pakai, pinggan mangkuk yang dia miliki di dapurnya, every single thing. Pasal apa? Itu harta kan. Kena bagilah kau. Mana kena uruskan lah semua apa-apa yang dimiliki olehnya daripada harta keduniaan. Daripada al-malbus, apa yang dia pakai, dia panggil malbus. Al-markub, apa yang dia tunggang. Kalau dulu orang tunggang unta, unta lah, kenderaan lah maksudnya. Hari ni kereta, motor, hatta kalau dia ada basikal cabuk pun, basikal buruk pun ada nilai tu. Besi buruk orang timbang, kalau sekilo RM3. Kalau basikal tu dah 10 kilo, dah berapa ringgit tu. Ya tak? Al-markub mesti diuruskan. Harta lah tu. Al-malbus, apa yang kita pakai. Al-markub, apa yang kita tunggang. Kenderaan yang kita miliki maksudnya ya. Walaupun sekecil-kecil kenderaan sampailah sebesar-besar kenderaan. Walaupun semurah-murah kenderaan sampai semahal-mahal kenderaan. Itu adalah harta. Termasuk semua ya. Al-maskun, apa yang kita tinggal di dalamnya. Bila dia mati, dia meninggalkan rumah. Kecil je rumahnya. Kecil tak kecil. Itu harta tu, maskun. Itu istilah-istilah yang ada yang merujuk kepada harta. Maknanya every single thing kita miliki itu adalah harta di dalam syarak ataupun dalam kacamata syarak ya. Jadi kita nak kena ubah persepsi kita. Bila sebut harta, is not bukan hanya duit berbilion, beribu, berjuta ada dalam bank, tapi kesemua yang kita miliki daripada apa yang kita pakai, malbus, apa yang kita gunakan, al-markub, ataupun apa yang kita tinggal di dalamnya, al-maskun, ataupun dalam mungkin
ada harta-harta yang baru yang tidak disebutkan oleh ulama terdahulu. Pasal hal ni dia berkembang sesuai dengan perkembangan manusia, ya. Baik. Jadi ia ilmu yang amat penting untuk kita ketahui. Walaupun kita tidak tahu secara detail, memang tak fardu ain pun. Tapi hendaklah kita tahu asas-asasnya supaya kita dapat menguruskan harta kita dengan baik. Niat kita bukan nak urus harta orang, nak urus harta kita sendiri. Ya. Macam kita belajar lah, bukan kita nak perbetulkan orang, nak perbetulkan diri kita sendiri. Lepas kita perbetulkan diri kita sendiri, baru kita perbetulkan orang. Kan? Dan begitulah keadaan, ya. Dan kita telah menghabisi mukaddimah. Selama beberapa tahun kita berkuliah dan kita telah berkongsi, saya kira, hal-hal yang penting yang bersabit dengan harta lah, ya. Dan siapa yang melazimi kuliah saya daripada awal sampai last month, saya kira dia sudah ada sedikit idea tentang ilmu muamalah, ya. Ilmu muamalah. Baik. Dan malam ni insya-Allah taala kita nak masuk bab yang baru ataupun kitab yang baru, dan saya nak bukalah nota saya ni. Mana nota saya ni? Ni dia. Jadi selama kita belajar ni, kita tak belajar kitab yang bab yang betul lah, ya. Kita hanya mukadimah. Tapi dia sudah merangkumi lah, ya. Dan saya kira tuan-tuan telah tahulah, dah ada sedikit idea. Baik. Malam ni kita akan masuk tajuk yang pertama, yang disebut sebagai Kitabul Buyu'. Kitab jual beli. Dan dia adalah kitab yang pertama dalam fiqhul muamalah. Dalam The Science of Human Dealing, Kitabul Buyu' adalah kitab yang pertama sekali. Sebagaimana Kitabut Taharah, kitab bersuci, adalah kitab yang mula-mula sekali dalam fiqhul ibadah, The Science of Worshipping, maka Kitabul Buyu', kitab jual beli, adalah kitab yang mula-mula sekali dalam fiqhul muamalah. Dulu saya dah bagi general idea. Kita ni ada dua fiqh yang kita kena tahu. Satu fiqh ibadah, satu fiqh muamalah. Fiqh ibadah ni kita dengan Tuhan. Tidak ada kena-mena dengan orang lain secara direct. Mungkin secara tidak langsung adalah hubung kait dengan orang, kan? Tapi the rest adalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bincang tentang sembahyang, bincang tentang puasa, bincang tentang haji dan bincang tentang zakat. Ya, itu dia panggil fiqhul ibadah, the science of worshipping. Macam mana sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mostly dia melibatkan spiritual, kerohanian. Nampak? Dan memang manusia perlu kepada spiritual seumpama ini. Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, memanglah dia suruh kita sembah dia, kan? Tapi kalau kita tak sembahyang pun, Allah Ta'ala tak rugi satu sen pun. Tak menambah apa-apa kerajaan Allah dan tak mengurangi apa-apa daripada kerajaannya. Kita baik pun Allah Ta'ala tak untung, kita jahat pun Allah Ta'ala tak rugi sikit pun, kan? Dan Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, kalau tuan-tuan belajar, hadis 40 Imam Nawawi, hadis diriwayatkan oleh Abu Zar, Sahih Bukhari atau Muslim, di mana Allah Ta'ala kata, kalaulah semua manusia ini jadi baik, dia tidak menambah kerajaanku walau sedikit pun. Dan kalau manusia ini semua jahat, dia juga tidak mengurangi kerajaanku walau sedikit pun. Allah Ta'ala terkaya dan tak perlu kepada manusia sama sekali. Habis itu suruh kita sembah dia buat apa? Pertama, of course lah, kerana kita hamba. Yang kedua, kerana kita perlu ibadah-ibadah seumpama ini. Kita perlu semayang, tuan. Kalau Allah Ta'ala tak syariatkan semayang, apa kita nak isi kerohanian kita? Jadilah kita seumpama orang-orang atau masyarakat-masyarakat lain yang tak ada spirituality. Orang tak percaya kepada Tuhan umpamanya, dia tak ada ibadah. Lepas tu jiwa jadi kosong, tu pergi bunuh diri, terjun dalam sungai, terjun bangunan. Manusia dia mesti ada spiritual untuk diisi dalam badan. Kita semayang, sebagaimana kita perlu kepada makanan untuk jasmani kita, kita juga perlu kerohanian untuk dalaman kita. Kalau kita tak semayang, kita nak isi dalaman kita dengan apa? Itu antara kepentingannya, kan? Jadi ibadah ni amat perlu sekali. Apa bab yang mula-mula dalam ibadah? Taharah.
Pasal apa kita belajar taharah ya? Patut belajar semayang dulu lah. Pasal nak semayang, mesti melalui taharah dulu. Dan tidak sah kita beribadah kepada Allah, especially semayang, kalau badan kita tidak suci. Kan? Kecil-kecil tak istinja. Dia ambil wudu semayang contohnya. Dia belajar bab semayang, tapi dia tak belajar bab taharah. Contoh lain saya bagi ni contoh saja. Mungkin tak berlaku, tapi in some circumstances boleh berlaku. Tak sah lah semayang dia di sisi majoriti para ulama. Walaupun ada ulama kata tak basuh kencing pun sah semayang. Umpama yang standard dalam mazhab Hanafi, selagi mana air kencing tu tak pergi jauh, duduk kat ujung kemaluan saja, dia kata tak apa, istinja tidak wajib di sisi mereka. Adapun majoriti kata wajib. Jadi didahulukan bab itu di atas kepentingan-kepentingan tertentu, especially untuk nak mengesahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesianlah kita kalau buat ibadah tidak sah, dan Allah Taala tidak terima kalau ibadah kita tidak mencukupi syarat-syaratnya. Itu ibadah. Didahulukan fiqh taharah di atas kepentingan-kepentingan tertentu. Sama juga dari sudut fiqh muamalah. Satu ibadah, fiqh ibadah. Satu lagi yang kita kena tahu juga fiqh muamalah. Sebagaimana manusia, dia kena isi jiwa dan kerohanian dia dengan ibadah. Dia juga perlu tahu cara nak menguruskan harta dia dengan orang lain. Pasal harta ni kita tak boleh simpan sendiri. Mesti kita nak guna untuk keperluan-keperluan duniawi kita. Kan? Adalah benda-benda yang disyariatkan kepada kita yang tak perlu melalui iwad. Mana tak perlu kita bagi kat orang, kita je dapat. Kan? Sedekah umpamanya, orang bagi kat kita hadiah, kita ambil lah, dan kita tak perlu beri iwad ataupun ganti kepadanya. Tapi kalau kita nak beli, kena ada duit. Betul tak? Dan samalah dalam hal-hal yang lain. Nak pergi gadai umpamanya, kena ada sesuatu untuk kita gadai kan? Jadi mesti kita tahu fiqh muamalah, kerana ia juga amat penting seumpama ibadah juga. Sebab itu Islam diatur kepada kita. Dan orang yang baik ibadahnya tapi buruk muamalahnya, takut-takut boleh jadi Allah Ta'ala terima ibadah dia. Tapi dalam agama dia dianggap sebagai orang yang tidak soleh. Orang soleh ni bukan bagus semayang saja tau, bukan bagus puasa saja, bukan bagus baca Quran saja, kan? Tapi kalau duk hutang duit orang sana sini, tak payah. Orang kenal dah dia, member tu imam masjid saja, tapi berhutang keliling pinggang, bayar pun tidak, kan? Pakai jubah labuh sampai ke buku lali, boleh jadi. Oh soleh dia tu, orang pun pergilah jumpa dia, minta air penawar lah, minta tolong doa lah, kan? Tidak soleh sama sekali. Kerana kesolehan bukan hanya merujuk kepada ibadah, tapi juga kepada muamalah, yang ada hubungan dia dengan manusia yang lain, termasuk dalam hal harta. Sebab itu Rasulullah SAW seumpama yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dia tengah semayang tuan-tuan, tengah semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus cabut masuk bilik. Oh, terkejut sahabat ni. Pasal apa Nabi berlari masuk dalam rumah dia? Rumah Aisyah dalam kawasan masjid kan, terus masuk tepi masjid. Terkejutlah sahabatnya. Biasa Nabi tak pernah macam tu. Biasanya Nabi SAW after semayang, kadang-kadang dia wirid, tapi ringkas. Nabi tak baca wirid macam kita ni panjang-panjang habis satu set wirid. Tak begitu. Nabi hanya baca 1-2 wirid, kemudian Nabi beredar. Kadang-kadang Nabi bagi tazkirah, kan? Tuan-tuan baca hadis hadis 40 Imam Nawawi itu, hadis akhir zaman tu, hadis yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah dalam Sunan At-Tirmizi. Nabi bagi tazkirah after salam, Nabi terus berpaling pada sahabatnya dan Nabi beri peringatan. Dan dikatakan itu berlaku di hujung usia baginda, kan? Innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nabi kata, lepas ini, selepas aku tiada, jika kamu hidup, kamu akan dapati manusia akan berselisih, akan bergaduh, akan berpecah dan seumpamanya. Kan? Maka berpeganglah kamu kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajiz. Kamu pegang betul-betul dua benda ni, kata Rasulullah SAW. Dan memang berlaku betul, kan? Umat Islam mula berpecah antara satu dengan yang lain, kan? Dan sampai ke hari ini, dan banyak perkara yang manusia sentiasa tidak sepakat
dan berselisih antara satu dengan yang lain. Walaupun ada solusinya, ada jalan keluar setiap permasalahan yang berlaku. Baik. Balik pada yang tadi. Nabi lari. Sahabat kata tak pernah berlaku macam ni. Kadang-kadang Nabi keluar juga. Umpama kita belajar bab sujud sahwi, antara disyaratkan sujud sahwi ni kerana Nabi SAW lupa. Kata Abu Hurairah, Nabi semayang Zuhur atau Asar. Nabi semayang 2 rakaat saja. Kami mengikutlah belakang pasal Nabi kan. Nabi boleh ikut aja, tak tanya kenapa. Tapi orang lain tak boleh. Ustaz pun boleh tanya, pasal apa macam ni ustaz? Kan? Pasal apa macam ni ustaz? Boleh tanya. Saya jangan tanya sebab saya ustaz. Saya tahu bab agama, awak tak tahu. Tak boleh macam tu. Ni ustaz ke baru nak start ni? Tapi kalau Nabi tak apa. Kalau ustaz tak boleh lah, atau siapa sahaja ya. Nabi semayang belakang sahabat 2 rakaat Zuhur atau Asar. 2 rakaat tuan. Nabi bagi salam. Kemudian Nabi terus bangun, pergi ke belakang masjid, pergi di pintu masjid, dan Nabi bersandar di situ. Sehingga kata Abu Hurairah, ka'annahu ghadban, kami lihat Nabi ni macam marah, macam tak selesa. Yalah Nabi, aku semayang ni 2 ke 4, macam itulah Nabi lupa. Dan sahabat pun pergi tanya. Hak tanya tu dia panggil Zul Yadain. Dia tangan panjang, tangan dia panjang. Dia panggil Zul Yadain. Orang lain tak berani nak tanya. Suruh Abu Bakar tanya, tak berani ya. Suruh Abu Umar tanya, tak berani ya. Haba ayyukallima Rasulullah, takut nak tanya Nabi. Tapi Zul Yadain ni dia berani. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku siratis salah am nasita. Wahai Nabi, aku nak tanya, adakah semayang telah dipendekkan? Pasal apa kita boleh ikut Nabi? Ikut saja. Pasal apa? Pertama, pasal Allah Ta'ala suruh. Yang kedua, pasal Nabi ni dia boleh terima wahyu at any time. Boleh jadi masa semayang terima wahyu, semayang dikurangkan. Boleh jadi. Jadi sahabat pun tanya lah, wahai Rasulullah, aku nak tanya lah, tadi kau lupa ke wahyu diturunkan lalu dipendekkan solat? Nabi kata, la, innaha lam tuksar walam ansa. Nabi kata, aku rasa aku tak lupa, wahyu pun tak turun, aku semayang macam biasa saja. Sahabat pun kata pada Rasulullah, bal nasita, kamu lupa wahai Rasulullah. Rasulullah pun masuk, Rasulullah sambung semayang lagi 2 rakaat. Jadi tapi di akhir tu nak bagi dia sujud sahwi. Nampak? Balik. Baik. Nak cerita macam tu lah. Nabi ada kala dia keluar. Hak ni dia pelik, dia keluar masuk rumah. Kalau keluar duduk dalam masjid macam tadi tak pelik lah. Ni keluar masuk rumah, cepat-cepat masuk rumah, dan Nabi keluar. Bila Nabi keluar, sahabat tanya, pasal apa wahai Rasulullah kamu cepat-cepat masuk rumah? Tak berlaku macam ni sebelum ni. Nabi kata, dalam baju aku ada 15 darham, ataupun beberapa darham, dan aku teringat masa aku tengah semayang, duit tu aku nak sedekahkan pada orang lain. Nabi tengah semayang, Nabi teringat, lah poket aku tadi ada duit, aku nak sedekah lah. Cepat-cepat Nabi. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW, dan bukan bagi dia sahaja, begitu juga dengan para Nabi yang lain, di mana mereka meninggal tak boleh meninggalkan harta. Al-Anbiya lam yuwarrisu dinaran. Nabi, para Nabi ni dia tidak mewarisi harta. Yang ni bila dia meninggal, dia tak boleh ada harta. Kalau ada harta sekalipun, dia tak boleh diwarisi oleh waris-warisnya. Sebab tu kalau kita ikut sejarah, ada juga konflik Abu Bakar dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, di mana dia nak sedikit yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan Abu Bakar tidak bagi. Pasal apa? Pasal Nabi dia tak boleh meninggalkan harta. Kalau dia tinggal harta sekalipun, pewaris dia tak boleh terima. Berbeza dengan kita. Kita ni Nabi suruh tinggal harta untuk anak cucu ataupun untuk pewaris-pewaris kita. Kan? Sa'ad bin Abi Waqqas, nanti kita akan belajar dalam bab wasiat kan. Dia ada harta yang banyak, dia nak sedekah ke seluruh hartanya, Nabi tak bagi. Dan Sahih Bukhari. Dia ingat dia nak mati, tiba-tiba dia tak mati kan. Sampai Abi Waqqas, dan Sahih Bukhari atau Muslim, bila kita belajar bab wakaf, hadis dia lah, di mana dia sakit dan Nabi menziarahinya. Jadi rasa dia nak meninggal, lantas dia tanya Rasulullah, aku ni ada harta banyak dan aku hanya ada anak perempuan seorang saja. Ini Zuman, walam takun li illa ibnatul wahidah.
Afa atasaddaqu bisulusai mali. Dia kata, aku ni harta banyak, wahai Rasulullah, anak perempuan seorang saja. Boleh tak kalau aku nak infak harta aku 2/3 daripadanya? Nak infak banyak lah, 2/3 daripada harta dia ada. Nabi kata, la, jangan. Apa tasaddaqu binisfi mali, boleh tak aku sedekah separuh aku nak bagi kat kau, separuh ambil lah kat anak aku, kan? Ataupun waris-waris aku yang lain. Nabi kata, la, tak boleh. Tasaddaqu bisulusi mali, kalau macam tu aku bagi 3 lah. 1/3 untuk infak, bagi pada orang Islam, bagi pada Rasulullah dan orang Islam yang lain. 2/3 lagi baru bagi kepada penanggung-penanggung harta aku. Nabi kata, as-sulusu was-sulusu kasir. Nabi kata, cukup lah, 1/3 tu dah kira banyak. Sebab itu tak boleh mewasiatkan harta lebih daripada 1/3, ya. Haram di sisi majoriti. Kalau wasiat sekalipun tidak sah. Melainkan kalau waris-waris kata tak apalah, boleh lah, baru diharuskan oleh majoriti para ulama. Kalau waris kata tak boleh, tak boleh. Saya ada 1 juta dalam bank, saya pun wasiat, panggil lawyer mari. Tapi sebagian besar peguam-peguam syar'i ni dia ada ilmu lah, dia tahu. Tapi mana tahu, in case saya nak duit 1 juta saya ni saya nak infak di tempat sekian-sekian, ataupun saya nak wakaf, terpulang lah. Dia pun buat agreement apa gitu, ini siap cok. Matilah kawan tu. Apa berlaku? Penanggung pusaka berhak ambil harta berkenaan. Sebagian ulama kata tidak sah, sebagian ulama kata sah, boleh 1/3 saja. Jadi contoh dia nak bagi ke anak yatim sekian-sekian, boleh ambil 1/3 saja. Dia wasiat seluruh tau. Tidak sah. Pasal apa tidak sah? Pasal ni lah, sah ambil wakaf ni lah. Nabi hanya membenarkan dia infak 1/3 saja daripada hartanya. Itu pun Nabi kata dah banyak dah tu. Kemudian Nabi berpesan kepadanya, innaka, Nabi kata apa? Nabi kata antazara, apa dia hadis tu? Nabi kata, engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada manusia yang lain. Innaka antazara warasataka aghniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas, atau kama qala. Nabi kata, kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya, yakni ada harta, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, lantas mereka meminta-minta daripada manusia yang lain. Nampak? Jadi itu kepentingan. Baik, balik pada yang tadi. Jadi ada fiqh muamalah. Dalam fiqh muamalah ni tuan-tuan, apa bab nombor 1? Kalau fiqh ibadah tadi, apa nama, taruh ya. Tapi kalau muamalah, kitabul buyu', bincang tentang jual beli. Walaupun dalam muamalah ni ada 9 kitab, 8 kitab lain yang besar, campur dengan kitabul buyu' ada 9. Kita ada kitab syarikah, the science of association. Kalau kita nak beli barang, nak berkongsi macam mana keadaan, ataupun kita nak jual barang, kita nak kongsi keuntungannya, macam mana keadaan. Kalau ikut alah benda macam tu, manusia boleh fikir sendiri. Tapi kenapa diatur kan? Sebab manusia ni tuan-tuan, dia memang sifat dia ni, dia suka zalim pada orang lain. Dan itu tujuan Allah Ta'ala syara'kan fiqh al-mu'amalah. Sebab manusia ni dia suka zalim antara satu dengan yang lain. Walaupun pada zahirnya kalau Islam tak atur pun manusia boleh fikir sendiri. Tapi dia kerana manusia ni, dia suka menipu sana, suka menipu sini, dia suka ambil sana, ambil sini tanpa hak. Jadi Islam ajar juga, walaupun hak semudah itu padahal. Betul tak? Tapi dalam dalam agama kita, cara nak menguruskan suatu perkongsian, itulah maksudnya syarikat. Syarikat ni bukan nak buka SSM, bukan nak buka syarikat saja, tapi segala hal ehwal yang bersabit perkongsian. Kita nak beli tanah, kongsi dengan kawan kita. Islam ajar bagaimana tata cara. Dia beli tanah dengan kawan dia, share 2 orang. Contoh, 100,000, kau 50,000, aku 50,000. Contoh lain. Kemudian dia pergi jual tanah tu pada orang lain, tanpa offer dulu kepada sahabat dia. Sah ke tak sah? Kalau fikir logik kita lah, sah lah, dah dia punya kan.
Sama-sama kongsi. Tidak sah. Pasal apa tidak sah? Kerana sebarang perkongsian, contohnya kalau dia beli satu barangan, dia berkongsi, dia nak jual barangan itu, dia mesti offer dulu kepada member yang dia kongsi itu, walaupun ada hak masing-masing. Sementara pada zaman dulu ada berlaku perkongsian di mana dia beli satu tanah, contohlah ya, dan tidak dibahagikan secara jelas. Sama-sama beli tanah 1 ekar, tapi dia tak bagi. Separuh ni kau punya, separuh ni aku punya, tengah-tengah ada batasan. Kalau macam tu tak apalah, tapi tak dibahagikan. Masing-masing mengusulkan tanah itu secara perkongsian. Tidak ada hudud, tak ada, tak bagilah, kita kata sama-sama beli, sama-sama buat kerja di atas tanah tu, dia tak bagi. Tiba-tiba dia buat batasan sendiri, dia pergi jual pada orang lain, maka tidak sah. Pasal apa? Islam atur harta perkara yang melibatkan perkongsian harta. Sebab manusia ni kadang-kadang dia tak mampu nak beli atau nak melakukan satu urus niaga bersendirian, dia perlu kepada bantuan orang lain. Dan dalam konteks hari ni pun sama juga, tuan. Dan begitulah dalam hak ewan muamalah yang lain. Sebab itu ada juga yang disebut sebagai babud daman, bab daman, bab jaminan ni. Hari ni kita nak beli kereta umpamanya, atau nak beli motor, atau nak buat satu pinjaman. Kadang-kadang kita tak mampu. Apa yang bank nak? Ada penjamin tak, dia kata. Kita pun ingat, penjamin ni daripada Orientali Barat kot. Ataupun daripada sektor yang diperkenalkan oleh Nuh. Pemacu-pemacu ekonomi terdahulu. Tidak. Dalam Islam dah ajar dah. Kita boleh bantu orang dengan jamin. Sebab tu bila kita jamin orang, kita juga bertanggungjawab untuk nak pastikan orang tu melaksanakan tanggungjawab dia. Kalau dia berhutang, dia kena bayar lah. Kalau dia tidak bayar, yang tu bank pergi cari penjamin tu, kan? Pasal apa? Pasal memang ada dalam Islam pun. Baik. Ada 8 bab yang lain. Kita ada kitabus syarikah, maknanya perkongsian harta antara kita dengan orang lain. Boleh jadi kita berkongsi bersendirian, berdua, boleh jadi. Boleh jadi kita berkongsi lebih daripada 2 orang. Boleh jadi. Tak ada hal. Tapi perkongsian lain, termasuk juga bila kita nak membuka satu perusahaan, kita berkongsi sama kita. Kan? Masing-masing keluar modal, masing-masing melakukan urusan, dan masing-masing berkongsi keuntungannya. Islam atur satu-satu. Baik. Kita ada banyak kitab-kitab yang lain. Kita ada Kitabu Al-Hajar, dia panggil kitab sekatan. Belakang-belakang lah tuan. Macam tak penting pasal duduk belakang. Penting juga. Ada kitab sekatan tapi duduk belakang. Penting, tapi kurang penting berbanding kitab-kitab yang berada di hadapan. Jadi susun atur yang dibuat oleh para ulama amat relevan dan praktikal sama sekali. Macam kita kata ibadah tadilah, taharah, lepas taharah semayang, lepas semayang puasa, lepas puasa zakat, lepas zakat haji. Kan? Pasal apa dia susun begitu? Pertama, of course lah hadis Nabi, Nabi pun susun begitu. Dalam muamalah saya tak pastilah ada hadis Nabi secara teratur atau tidak. Setahu saya tidak ada. Tapi dalam ibadah memang ada. Contoh belajar hadis 45 Nabi, hadis nombor 2 tu, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Of course lah Nabi dah susun satu persatu. Maka ulama pun susun selain daripada susunan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dari sudut practicality-nya memang macam tu. Kan? Bincang bab semayang dulu. Pasal apa tak bincang bab haji dulu? Pasal semayang hak kita buat hari-hari. Semayang ni pula lebih penting berbanding haji. Haji ni sekali je semua hidup. Tapi semayang kita buat setiap hari. Kan? Haji ni adalah hukum hakamnya. Tapi nak dibanding dengan hukum hakam semayang, hukum hakam semayang lebih banyak. Banyak tuan. Kan? Rukun semayang ada 13. Sunat semayang campur hak hai'at, campur hak ab'ad. Puluh tuan. 30 kalau kita belajar. Tak campur lagi hak makruh, hak batal. Jadi banyak. Nampak? Jadi didahulukan. Sama juga dalam hal kita ada banyak kitab-kitab yang lain. Ada Kitabul Waqaf, nak wakaf harta, kita ada macam-macam. Tapi didahulukan Kitabul Buyu'.
Pertama, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran awal-awal lagi telah sebut tentang jual beli. Awal-awal lagi. Ha? Berbanding hal-hal yang lain, harta pusaka umpamanya Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa. Jauh An-Nisa, ya. Apa lagi? Dan begitu dalam hal yang lain. Tapi bab jual beli Allah Taala sebut awal. Surah Al-Baqarah telah disebutkan. Di mana ayat tu saya telah baca dulu. Di mana Allah Taala berfirman, wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan Allah Taala mengharamkan riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu la yaqumuna illa kama yaqumu. Macam mana ayat tu? Innal alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai' mislur riba wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Ayat ni saya dah baca tahun lepas lagi. Bila saya sentuh tentang riba, kita belajar harta-harta yang haram kan. Antaranya adalah harta yang terhasil daripada riba. Ya. Ini pun benda yang menghantui umat Islam sebenarnya. Hatta saya sendiri pun tuan-tuan, kita ni memanglah of course lah banyak dosa, tak dinafikan. Mana ada manusia tak ada dosa? Nabi je kan? Itu pun masih ada kesilapan kecil. Ulama sepakatlah para Nabi tak buat dosa besar. Tapi ulama tak sepakat dosa kecil ni Nabi buat tak. Ulama tak sepakat. Walaupun majoriti kata dosa kecil pun Nabi tak buat. Nabi-Nabi lah ya. Tapi kesilapan kecil ada dilakukan pasal mereka ni manusia. Exactly human Nabi ni. Dari sudut kemanusiaannya tak ada beza sama sekali. Sama saja. Ya. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut Nabi ni bashar. Bashar ni macam kita lah ya. Manusia seumpama kamu. Kat mana tadi? Lupa. Korek telinga dah lupa dah. Sebelum cakap Nabi ni saya cakap apa? Saya nak cakap apa sebenarnya? Apa poin saya tu? Sebelum cakap Nabi cakap apa tadi? Baik, tak apalah. Balik ayat tu balik. Surah Al-Baqarah, saya sebut dulu riba kan, harta-harta yang haram. Salah satunya ialah riba. Kita bincang lama, 2-3 kuliah saya sentuh pasal riba. Pasal kita belajar dulu dalam muqaddimah harta yang halal, harta yang haram. Sebab tu muamalah ni tuan-tuan, bukan muamalah sajalah, apa-apa ilmu yang kita ajar dalam muqaddimah tu sendiri dah ada basic idea tentang ilmu yang kita nak bincangkan. Sebab itu di universiti tuan-tuan, bila kita nak ajar satu subjek, mana ada pensyarah terus mengajar subjek berkenaan. Dia mesti ajar dulu introduction to that knowledge. Mesti ajar mukaddimah dulu. Pasal mukaddimah ni dia penting. Dia sudah merangkumi idea-idea umum tentang satu ilmu yang nak dipelajari. Contoh dalam mukaddimah saya dulu kita ada bincang harta yang halal, harta yang haram. Bahkan kalau dia tak duduk di kuliah saya, mungkin dia duduk daripada awal dulu sampai semalam saja, sampai last month. Lepas tu dia pindah, tak duduk di kuliah saya. Saya kira dia sudah ada basic tentang muamalah. Dan saya kira sebahagian fardu ain dia telah habis, telah okey. Pasal kita dah bincang banyak hal sebenarnya. Antara kita bincang itu ialah harta-harta yang haram. Banyak kita bincang. Tak kurang daripada 10. Salah satu ialah harta yang terhasil daripada riba. Ini kadang-kadang benda yang menghantui umat Islam. Kadang-kadang kita duk fikir macam saya sendiri pun. Saya ni sebenarnya ajar fiqh muamalah ni bukan berminat sangat pun. Saya tak apa suka. Of course lah dia bukan bidang saya. In specific lah. Bidang saya fiqh ibadah. Pertama kerana kita bukanlah pakar, satulah. Yang kedua, kerana saya kadang-kadang saya fikir kan, banyak benda yang kita masih gagal sebenarnya. Tuan-tuan buka lah di YouTube, tuan-tuan tengok Dr. Zaharuddin cakap dalam hak awam muamalah di peringkat nasional. Apa yang berlaku? Riba masih belum dapat diselesaikan. Sebab itu bila kita lihat antara konvensional dengan Islamik,
Financial bukan kata Islami, bukan kata konvensional, mengatasi Islami, sekadar mengatasi begitu, tidak, jauh ditinggalkan. Market Islam ni hanya 10% saja. Last 2-3 tahun lepas lah sekarang kot dah naik kot 20%. Jauh tuan. Walaupun umat Islam di Malaysia majoriti 65%. Dulu saya pergi kursus 3 tahun lepas, 3 hari 3 malam duduk di hotel. Dia bentangkan statistik orang Islam di Malaysia berapa persen. Orang Islam di Malaysia, bukan orang Melayu. Orang Islam, orang Melayu di Malaysia 55% je. Orang Islam 65%, 65. Rakyat di Malaysia ni, tak kira bangsa lah, Melayu, Cina. Jangan ingat Islam ni Melayu saja. Melayu ialah Islam, Islam ialah Melayu. Tak ada. Istilah tu pun sebenarnya tak universal, tak berapa bagus nak digunakan. Cina ramai Islam sebenarnya. Orang Cina di Malaysia ada 5 atau 6 juta, macam itulah ya. Orang Islam pun ramai, walaupun taklah ramai sangat, tapi ratusan ribu jugalah, saya ingat almost 1 million. Chinese di Malaysia adalah Muslim. India di Malaysia ada lebih kurang 2 juta orang, dan ada India Muslim, walaupun tidak sebanyak Chinese, tapi India pun ramai juga yang Muslim. Nak cerita orang Islam di Malaysia 65%, tapi market Islam ni Allah very small, kecil sangat, 10% saja. Walaupun dah banyak kuliah di universiti telah dibuat, mengajar di masjid surau pun ada, kat TV pun dah ajar kan, tapi tak boleh pergi. Dan saya secara peribadi sebenarnya takutkan riba lebih takut daripada dosa-dosa yang lain. Tuan-tuan kalau cakap bohong, tuan-tuan dosa dengan diri tuan-tuan saja. Dia tak merosakkan orang lain. Walaupun haram. Nabi sebutlah hadis Ubadah dalam Sahih Bukhari, orang yang cakap bohong, apa dia kena? Dia kena azab esok. Esok dia kena cucuk mulut dia dengan besi panas. Cucuk kok kanan, temu kok kiri. Cucuk kok kiri, temu kok kanan. Cucuk kok atas, temu kok bawah. Cucuk kok bawah, temu kok atas. Ya. Ada banyak yang disebarkan tentang azab kepada pelaku-pelaku maksiat, tapi dia tidak sahih sama sekali. Cerita Isra Mi'raj, Nabi tengok wanita kena gantung lah, itulah inilah. Unauthentic, tak sahih, bahkan sebagainya palsu. Azab orang pelaku-pelaku maksiat ni sebenarnya tidak banyak hadis Nabi yang sahih yang menceritakannya. Salah satu hak ni lah, bohong, tinggal semayang, dan makan riba. Dan termasuk juga orang yang bagi riba. Sebab orang yang makan riba dengan orang bagi riba dia sama saja. Akilur riba wa mukiluhu sawa. Nabi sebut hadis Ibnu Umar, orang yang bagi riba, orang yang makan riba sawa, sama saja. Kalau dia dosa satu bakul, kita pun dosa satu bakul juga. Tak ada beza kan. Jadi kalau kita bohong umpamanya, dosa okey jugalah ya. Mana kata bukan okey, mana kata dosa kita je. Dan dia tak boleh merosakkan orang lain lah. Apa ada juga bohong yang boleh rosakkan orang lain. Bohong dari sudut agama umpamanya, dia boleh rosakkan orang. Tapi kalau kita sembang kawan kita, semalam aku pergi Taiping, aku buat tu buat ni, dia tak buat pun, mudarat tak kawan kita? Tak mudarat. Sebahagian pembohongan dia tak mudarat, melainkan hanya dosa ke atas orang yang melakukannya. Dan begitulah dosa-dosa yang lain. Tapi dosa riba dia meruntuhkan civilization, dia meruntuhkan. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mengharamkan riba, Allah Taala bagi tahu dulu hancurnya umat terdahulu, especially Banu Israel. Banyak sebablah dia hancur tu. Tapi antara sebab besar dari sudut ni masyarakat dia ialah dia mengamalkan riba. Sebab itu Allah Ta'ala tidak mengharamkan riba secara sekaligus ya. Dia mengharamkan secara bertahap-tahap. Pertama Allah Ta'ala sebut perbezaan antara riba dan sedekah. Yang kedua Allah Ta'ala beritahu tentang riba, dia dihancurkan oleh Allah kerana dia dilakukan oleh Bani Israel. Kemudian yang ketiga Allah Ta'ala apa yang Allah bagi tahu? Allah Ta'ala beritahu riba dia ada dosa yang besar. Tapi sebelum tu tidak diharamkan lagi. Hatta sebagian sahabat ada melakukan riba, especially riba-riba jual beli lah ya, pasal bukan riba hutang, riba jual beli. Kemudian yang keempat baru Allah Ta'ala haramkan riba. Dia lebih kurang macam arak lah. Arak tak diharamkan secara sekaligus, dia bertahap-tahap ya. Nampak?
Jadi market Islam di Malaysia walaupun dah 30 tahun ada. Hari ni walaupun bank bukan Islam tuan-tuan, keluarkan produk-produk Islam. Malah dalam market Islamic banking dia dapat title number 1. Saya bagi contoh Ho Leong Bank. Saya tanya, Ho Leong Bank orang Islam ke? Dia punya owner Ho Leong Bank. Confirm lah Cina. Nama pun Ho Leong. Tapi kalau orang Islam nak letak nama Ho Leong pun tak salah. Tidak berdosa. Tak berdosa pun makruh lah ya, nama tak elok. Nama orang bukan Islam kan, nama orang Cina. Tapi nak cerita dia bank bukan Islam lah. Tapi dalam market insurans, takaful yang dikeluarkan, dia dapat iktirafan oleh agensi kewangan di peringkat nasional lah ya, atau diberi anugerah oleh bank negara. Servis paling bagus, dana paling cekap diuruskan. Ya. Sebab tu saya ambil insurans takaful di Ho Leong. Bukan nak promote Ho Leong ni, tapi nak bagi tahu, dia baru saja keluarkan produk Islami dari sudut insurans. Arab kata at-ta'min, tapi dia orang kata apa, berada di sahadapan. Pasal apa? Contohnya. Jadi isu dia bukan yang buat tu orang Islam, tak, bukan Islam. Isu dia kita sendiri, kesedaran kita tu macam mana. Islamic Financial telah diasaskan sejak tahun 1980-an lagi, seawal dibina tabung haji. Kerajaan kita yang terdahulu, dia buka tabung haji bukan semata-mata nak kumpul duit orang Islam untuk pergi haji, tapi dia nak buka market Islamic financing di Malaysia. Dan selepas itu dia buka bank Islam dan ada lagi agensi-agensi yang lain. Nampak? Dan kalau kita kira dah 30 tahun, sepatutnya Islamic market kurang-kurang 50% okey lah ya. Sebab konvensional ni lagi lama, Islamic masih baru walaupun 30 tahun. Tapi sekurang-kurangnya dengan kesedaran orang Islam yang ada, kurang-kurang 50% ke 40%. Ni 10% orang Islam masih berurusan di pusat-pusat kewangan, di bank baik, di agensi-agensi kewangan baik, masih berurusan dengan urusan konvensional. Riba lah. Buat pelaburan riba, ambil pinjaman riba, simpanan pun akaun-akaun yang tidak Islam, semua riba. Dan riba ni dia menghancurkan masyarakat, tamadun orang Islam sendiri. Dan Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang masih mengamalkan riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu sudah berperang dengan Allah dan Rasulnya. Saya sendiri pun tuan-tuan, kadang-kadang takut kita semayang, kalau dosa kita ni yang kecil, bukan kecil lah. Kita ni banyak dosa, mana ada manusia tak ada dosa kan? Tapi sebahagian dosa Allah Ta'ala sebut dengan penuh ni sekali. Nanti kita akan baca hadis-hadis tentang riba. Takut kan? Sebab tu riba saya takut sekali. Kita pun ambil ansuran juga. Saya pun ambil phone ni ansuran tuan-tuan, tapi tak ada langsung riba. Saya ambil ansuran 1,600, 3 kali bayar, 700, 500, 500, 1 sen pun tak ada. Ada kedai tu offer RM18 je sebulan, 3 bulan tuan bayar tak sampai 100 pun. Sorry ya, RM18 macam kata tak boleh. Kita mengajar muamalah di surau, kita ambil riba RM18 pun riba juga kan? Sebab itu kita kena ubahlah cara kita bermuamalah. Isyak raya, kena berhenti dah isyak ni. Dan sekali itu amat penting sekali. Di samping kita nak bagi ilmu, kalau ilmu kita nak bagi masjid surau ni banyak mana sangat pun kan? Tapi yang lebih penting bagi saya, kita nak bagi kesedaran. Di mana selepas ini, apa-apa urusan yang kita buat, kita jangan libatkan diri kita dengan riba. Tapi timbul juga desah-desuh kata kalau kita ambil produk ni pun tak Islam mana pun Ustaz. Saya kata itu hanya pilihan yang kita ada. Sekurang-kurangnya bila kita terlibat dengan Islamic financial, Islamic yang perbankan ni, dana kita tak terlibat dengan perkara-perkara yang confirm haram. Kenapa? Sebab dana-dana syariah ni dia dikawal selia. Kita bayar insurans dekat konvensional, duit kita pergi rata-riti, pergi sana, pergi sini, silap-silap kat genting pun sampai duit kita. Kita tak pergi kasino sana, tapi duit kita sampai kasino sana. Nak macam tu? Tak nak kan? Tapi bila kita mengambil produk-produk yang Islami, tak kira lah tuan-tuan, simpanan ke, pelaburan ke, pinjaman ke, insurans ke, wang kita tak sampai ke situ.
Sebab dana insurans dikawal selia oleh panel-panel syariah, baik di peringkat institusi kewangan itu hatta di peringkat bank negara sekalipun. Sebab dana kita tak terlibat, tak pergi ke Arab, tak pergi ke judi, tak pergi ke situ, tak pergi sini. Nampak? Itu penting sekali. Kita tak pergi tempat judi, tapi duit kita siapa? Tak sih. Tak mau ya. Kita tak pergi pusat-pusat maksiat. Nak pergi macam mana? Kita duduk surau aja, semayang aja, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi dengan sebab kita ambil produk-produk yang konvensional, totally konvensional, maka dia sampai ke tempat-tempat yang berkenaan. Maka kita nak kena ubah, ya? InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. The next nanti barulah kita masuk lah ya, bab yang pertama, Kitabul Buyuk. Dan Kitabul Buyuk ni tak banyak pun. Dia hanya merangkumi 9 bab yang asas. Saya kira 9 bab tu penting juga, tapi yang paling penting hanya 2 bab yang terawal daripadanya. Itulah yang pertama ialah syarat jual beli, yang kedua ialah jual beli yang diharamkan dalam Islam. Tak kurang daripada 22 jual beli yang diharamkan dalam Islam. Jika kita buat, kita berdosa. Oleh itu kita kena tahu. Orang Islam waktu khutbah Jumaat duk beli barang depan masjid. Itu jual beli yang diharamkan. Sah tak sah tu ulama khilaf, tapi depa sepakat. Jual beli tu haram dan berdosa besar. Ini banyak berlaku. Sebagai masjid pun dia benarkan pasal ya tak apalah kan. Tapi dia tak syarat. Nak berniaga boleh, tapi waktu azan kedua semua perniagaan mesti ditutup. Bagus. Tapi setengah masjid tidak. Dibiarkan peniaga-peniaga di luar, tapi di luar pagar masjid susah juga nak kontrol kan. Patutnya ahli majlis agama yang buat kerja macam tu. Ahli majlis apa? Ni bandaraya. Itu jual beli yang kedua diharamkan. Itulah kita melakukan urusan jual beli di waktu khutbah Jumaat dijalankan. Berdosa besar. Dan itu dinaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Sebahagian jual beli yang dilarang dinaskan dalam hadis Nabi SAW. Tapi jual beli ketika khutbah dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Dan tak semua dinaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran bersabit dengan muamalah. Segelintir saja. Sebagian besar adalah hadis Nabi. Tapi hadis Nabi yang Quran sama saja dari sudut syariat ni. Tapi nak cerita begitu, betapa pentingnya. Tapi kalau kita tidak ada ilmu dan kita tak rasa takut kepada dosa berkenaan, kita rasa tak ada apa kot, maka kita melakukan. Maka di samping kita buat benda diwajibkan Allah, kita buat juga benda yang dilarang seumpama itu. Dan tak dinafikan tidak ada keberkatan lah kepada urus niaga yang berkenaan. Hak beli pun tak berkat. Dia beli mi sebungkus je, dia makan, masuk dalam perut dia tak berkat. Bila tak berkat ni takut macam-macam jadilah, penyakit tu, penyakit ni, Allah Ta'ala alam. Dan yang menjual pun tak berkat sama sekali. Tak berkat sama sekali ya. Kerana dia telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala secara jelas dalam Al-Quran, insya-Allah Ta'ala. Jadi 2 bab ni amat penting. Hak lain tu penting juga. Tapi kita akan go through saja insya-Allah Ta'ala. Sebab sebahagian urusan tu dia tak berlaku sekarang, dia hanya berlaku pada zaman dulu. Tapi kita akan sebut juga kerana ia adalah perkara yang telah diwartakan dalam muamal, insya-Allah Ta'ala. Aku lukul azan wa astagfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.